A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 127. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa yang belum diberi pengajaran? 1, 2, 3. Okey, daripada ayat 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Maksud dia, telah berkata Fir'aun, adakah patut kamu beriman sebelum aku izinkan kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah tipu daya yang kamu rancang bersama Nabi Musa di bandar dengan tujuan untuk mengusir penduduk-penduduk Mesir daripada Mesir. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Pengajarannya pertama, sifat melampau manusia bukan setakat kufur kepada Allah, tetapi mendakwa dia adalah Tuhan. Dan sampai tahap membuat peraturan sesiapa yang ingin menukar agama hendaklah dengan keizinannya. Yang kedua, penguasa yang zalim apabila tidak ada hujah untuk melawan kebenaran, mereka akan menggunakan kuasa untuk mengancam dan menakutkan sesiapa sahaja yang menentangnya.
Yang ketiga, penguasa yang zalim juga akan mereka-reka tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal kepada pembawa kebenaran demi untuk menakut-nakutkan mereka supaya tinggalkan kebenaran. Okay, ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Pasti aku akan potong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara bersilang. Kemudian aku akan salibkan mereka kesemuanya. Pengajarannya, langkah terakhir bagi penguasa yang zalim apabila mereka terdesak untuk mempertahankan kuasanya daripada dijatuhkan ialah dengan menggunakan hukuman yang keras kepada penentangnya, sama ada dengan menyaksa atau membunuh. Yang kedua, orang yang beriman yang cukup yakin dengan janji Allah dan balasan yang kekal abadi di akhirat, sedikit pun tidak akan takut kepada apa-apa bentuk ancaman dan seksaan dari manusia. Sekiranya ancaman dan seksaan itu kerana mereka melaksanakan perintah Allah. Kerana kesudahannya, mereka akan mendapat balasan dari Allah yang jauh lebih baik dan kekal dari apa yang mereka hilang di dunia. Ayat 125. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami kembali. Pengajarannya, semakin tinggi keyakinan orang beriman,
bahawa dia akan kembali kepada Allah, semakin berani mereka menghadapi ujian manusia. Walaupun terpaksa dibunuh sekalipun. Yang kedua, semakin lemah keyakinan manusia kepada hari akhirat dan balasannya, semakin lemah manusia dalam menghadapi ujian di dunia. Kerana dunia dan keseronokannya adalah matlamat mereka. Ayat 126, وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Maksudnya, tidaklah kata tukang sihir Fir'aun yang telah beriman kepada Fir'aun, tidaklah engkau berdendam kepada kami, melainkan kerana kami telah beriman dengan ayat-ayat Tuhan kami yang telah datang kepada kami. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah ke atas kami kesabaran dan matikan kami dalam keadaan kami menyerah diri kepada Allah. Pengajarannya, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah dengan seikhlasnya, maka mereka pasti akan diuji sama ada dengan kesakitan atau kesusahan atau kefakiran, dan diancam dengan berbagai ancaman dari pihak musuh. Yang kedua, beriman kepada Allah adalah merupakan satu jenayah besar bagi musuh-musuh Islam. Kerana semakin ramai orang yang beriman, semakin mengancam kekuasaan mereka. Yang ketiga, tanda-tanda kebesaran Allah sama ada daripada ciptaan Allah atau ayat-ayat Al-Quran apabila meresap ke dalam hati manusia, akan menjadikan manusia itu lebih mencintai akhirat daripada dunia.
dan sanggup hilang apa sahaja daripada dunia demi untuk mendapat balasan yang kekal di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, senjata yang paling kuat dan ampuh untuk menghadapi ujian hidup ialah sabar dan sentiasa istiqamah dalam iman dan amal soleh, sehinggalah diwafatkan dalam keadaan Muslim. Okey, kita sambung. Tadabbur ayat seterusnya. Okey. Ayat 127. Kaitan dengan ayat sebelum. Ini kisah bersambung, kisah bersiri. Sebelum ni, apabila Musa diutuskan sebagai Rasul, maka Nabi Musa datang berdakwah kepada Fir'aun. Dan Fir'aun meminta bukti kepada daripada Musa AS. Itu episod yang pertama. Dan Musa pun menunjukkan bukti kebesaran Allah dan juga sebagai kerasulannya, iaitu bukti tongkat dan apa satu lagi? Tangannya bila keluar daripada poket menjadi bercahaya. Kemudian episod yang kedua, Fir'aun merasakan bahawa dia dah tercabar dan dia mungkin kalah, maka dia kumpulkan semua tukang sihir. Dan tukang sihir datang memastikan daripada Fir'aun apa yang mereka dapat kalau mereka menang. Lalu Fir'aun menjanjikan habuan dunia dan juga sebagai orang kanan. Itu episod yang kedua. Episod yang ketiga, berlaku pertembungan antara Musa dengan tukang sihir, dan akhirnya Musa mengatasi tukang sihir Fir'aun. Dan kemuncaknya tukang sihir Fir'aun sujud tersungkur beriman kepada Allah. Itu episod yang ketiga. Ayat hari ini episod yang keempat. Setelah tukang sihir Fir'aun beriman, apa yang berlaku selepas itu? Kita boleh bayangkan apa yang berlaku, iaitu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya dalam keadaan ketakutan. Sebab bukti kebenaran Nabi Musa semakin terserlah dan semakin membuka mata pengikut Fir'aun dan juga pengikut Nabi Musa AS, bahawa Musa ni sebenarnya adalah Nabi dan Fir'aun sebenarnya bukan Tuhan. Maka ketakutan kerajaan mereka akan jatuh menyebabkan mereka berbincang dan merancang. Antara siapa ni? Antara Fir'aun dengan pembesarnya. Jadi penguasa yang paling ditakuti oleh penguasa yang zalim ialah apa dia? Kerajaannya jatuh. Jadi tak akan biarkan kerajaannya jatuh, melainkan dia akan buat apa sahaja untuk pertahankan kerajaan yang zalim. Okey, waqala, dan telah berkata Al-Mala'. Al-Mala' apa dia? Pembesar. Pembesar min qaumi Fir'aun, dari kaum Fir'aun.
pembesar ni menteri-menteri dia lah. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kewangan. Kenapa mereka ni yang berkata pada Firaun? Sebab bila Firaun jatuh, mereka pun habis. Jadi mereka nak berbincang dengan Firaun supaya bukan setakat Firaun kekal, tapi mereka juga kekal berkuasa. Okey, apa yang diucapkan oleh pembesar kepada Firaun? Satu perkataan. Apakah? Tazaru. Tazaru dalam bahasa Arab antara fi'il ini mudhari', ini amar. Dia ada, biasa fi'il dalam bahasa Arab ada 3 jenis kan. Pertama fi'il madhi, yang kedua mudhari', yang ketiga amar. Tapi ada fi'il dalam bahasa Arab yang tidak lengkap, tidak ada ketiga-tiga. Antaranya fi'il ni, tazaru. Dia hanya ada fi'il mudhari' dan fi'il amar sahaja. Kalau mudhari' tazaru ataupun yazaru. Yazaru. Kemudian fi'il amar, zar. Madinya tak ada. Madi tak ada. Kan kita belajarkan fi'il madi ada berapa bentuk? 14 kan? Jadi kalau daripada tazaru atau puzar, fi'il madi satu bentuk pun tak ada. Okey? Kalau masdar pun tak ada. Kita belum belajar masdar. Apa makna dia? Makna dia ialah taraka. Taraka makna tinggal. Kalau tazaru, tatruku. Maksud dia ialah apakah kamu akan biarkan ataupun tinggalkan. Adakah kamu akan biarkan Musa wa qaumahu, Musa dan kaumnya, itu Bani Israel, liyufsidu. Lam dia panggil lil aqibah, bukan lil ta'lil lah. Yang akhirnya, terjemahan dia, yang akhirnya lil aqibah. Akibatnya kalau kamu biarkan apa dia? Yufsidu, mereka. Apa dia yufsidu? Daripada fasad. Mereka akan melakukan kerusakan fil ardi, di bumi. Apa maksud ni? Jadi pembesar-pembesar Firaun membuat dia mereka-reka. Ini bukan cerita benar, cerita bohong. Dia kata, wahai Firaun, kalau kamu biarkan Musa dengan kaum dia, ia dah menang berlawan dengan sihir ini, rakyat pun mula dah nampak kebenaran. Kalau kamu biar, apa akan berlaku? Mereka akan buat kerusakan di atas muka bumi. Pelik tak? Siapa yang tuduh? Termasuklah Firaun. Makna tuduhan daripada manusia paling jahat kepada manusia paling baik. Apa tuduhannya? Manusia yang paling jahat menuduh manusia paling baik buat kerusakan. Biasa ke luar biasa? Biasa. Mereka tuduh orang Islam teroris. Biasa tak? Biasa. Israel menuduh orang Islam pengganas. Biasa tak? Biasa. Siapa sifu mereka? Firaun dan pembesar-pembesar. Dipanggil apa ni? Menukar al-haq menjadi batil, yang batil menjadi mungkar,
Yang makruh jadi mungkar, yang mungkar jadi makruf. Dia menukarkan. Okey, apa kerusakan yang mereka kata ni yang akan dibuat oleh Nabi Musa dan pengikutnya? Apa kerusakan tu? Ha? Kerusakan yang paling asas bagi mereka ataupun penguasa yang zalim ialah sesiapa yang datang menukar agama yang dipegang oleh masyarakat. Itu kerusakan yang paling asas. Musa sebenarnya bukan nak jatuhkan kerajaan, Musa nak tukar agama. Kan? Agama sebelum ni orang Mesir sembah siapa? Firaun. Pembesar-pembesar dia sembah. Tiba-tiba Musa datang nak bagi tahu Firaun ni bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenar ialah Allah. Jadi semua termasuklah Firaun kena sembah. Itu kerosakan. Boleh faham? Bahkan dalam surah apa ni? Surah Ghafir ayat 26. Ayat 26, cuba buka. Okey. Wa qala Fir'aun. Telah berkata Fir'aun kepada pengikut dia, kepada pembesar-pembesar dia. Zaruni. Zaruni apa dah? Biarkan aku. Daripada berkata tadilah. Tazaru, kalau amarnya zar. Kalau ramai, zaruni. Biarkan aku. Aqtul Musa. Biarkan aku bunuh Musa. Waliyad'u, dan biarkan dia, Musa, berdoa meminta kepada Tuhannya. Sebab apa aku nak bunuh Musa ni? Ni tengok alasan Fir'aun. Orang yang paling jahat nak bunuh orang yang paling baik. Alasannya apa? Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, an yubaddila, Musa akan menukar agama kamu. Itu asas kerusakan bagi orang yang zalim. Tukar agama. Ataupun an yuzhira, ataupun aku takut Musa menzahirkan di atas muka bumi al-fasad, kerusakan. Okey. Jadi pengajaran daripada sini apa dia? Pengajaran dan juga kaitan dengan kehidupan kita. Boleh balik asal. Apa dia? Pembohongan. Okey, itu dia pihak musuh Islam lah. Dia akan reka-reka apa saja cerita dan dituduh kepada puak yang nak laksanakan kebenaran. Tuduhan yang paling utama apa dah? Supaya orang ni rasa ni tak boleh ni sebab tukar agama. Betul tak? Benda yang paling sensitif dalam hidup manusia ialah tukar agama. Bila ada orang datang bawa benda baru, dia takut berlaku kerosakan, maka dia tuduh ni bukan nak tukar agama, nak buat kerosakan. Kan? Jadi apa saja usaha untuk membawa yang benar dan menukar yang lama, yang batil, akan dituduh sebagai kerosakan. Betul? Contoh dalam masyarakat kita, orang buat dah lama benda yang tak bertepatan dengan sunnah Nabi. Tiba-tiba kita cerita, ada dalil, ada bukti, dia kata kita apa? Bawa mazhab baru. Sebenarnya mazhab baru tu agama barulah. Adakah mazhab baru tu terkeluar daripada Islam? Kalau tak terkeluar, kenapa nak menentang? Betul? Jadi bagi mereka, yang berbeza dengan yang diamalkan oleh masyarakat adalah macam agama baru. Boleh faham? Sebab itulah orang yang jahil, orang yang cetek ilmunya akan anggap ini betul-betul nak menukar agama kami ni. Kami dah beramal berpuluh-puluh tahun. 7 keturunan, tiba-tiba nak buat benda baru. Kami kena tentang habis-habisan. Apa dia panggil ni? Metod yang sama digunakan oleh orang dulu, kini dan lamanya. Jadi jangan kita terkejut. Kita cakap Quran, cakap hadis, dia kata mazhab baru. Kalau Quran dah hadis mazhab baru, habis yang lama tu mazhab apa? Kan? Okey.
Kemudian tuduhan kedua, wa yazaraka. Dan sama, itu tazaruf. Dan dia membiarkan engkau wa alihataka, dan diterjemah apa? Tuhan-Tuhan engkau. Okey. Perasan tak yang atas ni tazaru, ta. Yang bawah ni yazaru. Perkataan sama. Yang berbeza hanya depan je, ta dengan ya. Apa beza dia? Kita belum belajar fi'il mudhari' kan? Belum belajar. Malam ni insya-Allah. Jadi ada fi'il mudhari' bermula dengan ta, ada fi'il mudhari' bermula dengan ya. Kalau ta tu menunjukkan apa? Anta, engkau. Orang yang ke depan, orang yang depan kita, orang kedua. Kalau ya tu menunjukkan dia, orang ketiga. Sekarang ta ni siapa yang bercakap? Kepada siapa? Firaun duduk kat mana? Depan dia lah. Kalau depan ta. Sekarang Yazara ni siapa yang bercakap? Tak. Pembesar juga. Tapi ya ni balik pada siapa? Musa. Musa ada kat depan tak? Tak ada. Sekarang pembesar hanya bercakap dengan Firaun. Mereka sedang merancang langkah-langkah untuk menghapuskan pembangkang yang diketuk oleh Musa AS. Okey, tuduhan kedua, Musa ni kalau kamu dia akan biarkan engkau, sedangkan engkau ni Tuhan. Dan dia akan biarkan juga Tuhan-Tuhan engkau. Ini timbul persoalan. Ada beberapa pendapat lah dalam kitab tafsir. Kenapa Tuhan-Tuhan engkau? Sedangkan Firaun mengaku Tuhan. Jadi selain daripada Firaun, ada tak Tuhan-Tuhan Firaun? Ha? Makna adakah Firaun juga sembah matahari? Ha? Tak. Habis ni Tuhan-Tuhan engkau. Kalau engkau biarkan Musa, Musa akan biarkan engkau, abaikan engkau, tak sembah engkau, dan juga Musa pengikut dia pun akan biarkan Tuhan-Tuhan engkau juga. Apa dia? Tak, ini cerita pasal Firaun zaman tu lah. Kepercayaan dia ada parallel, ada Tuhan yang matahari. Kepercayaan Firaun. Jadi Firaun sembah tak Tuhan tu? Okey, ada lebih kurang 4 pendapat lah. Pendapat pertama, dia bacaan ilahataka. Ini ilahataka. Ini bacaan Ibnu Abbas, ilahataka. Tapi bacaan ni bukan bacaan 7 yang sahih tu. Ini bacaan syaz. Kalau bacaan ni ilahataka makna apa? Pengabdian kepada engkau, bukan Tuhan. Ataupun ketaatan kepada engkau akan diabaikan. Kalau ikut bacaan ni tak ada masalah. Sebab ilahataka makna apa? Pengabdian kaum engkau kepada engkau. Tapi bacaan ni syaz, tak boleh dijadikan hujah. Pendapat yang kedua, alihataka betul bacaan macam ni, tapi maksud dia ialah Tuhan-Tuhan yang selain daripada Firaun, seperti matahari, bulan, lembu. Tapi Tuhan-Tuhan ni Firaun tak sembah, pengikut dia sembah. Pengikut dia saja sembah. Sebab tu Firaun kata apa? Ana rabbukumul, aku Tuhan kamu yang paling. Ada Tuhan yang rendah. Apa dia? Matahari, bulan, bintang, lembu. Dan Tuhan-Tuhan yang rendah disembah oleh pengikut Firaun saja. Mana Firaun tu adalah bos. Pendapat yang ketiga, alihataka, Tuhan-Tuhan yang matahari dan sebagainya, dan Firaun juga sembah. Firaun juga sembah. Tapi dalam masa sama dia mengaku dia adalah Tuhan yang pendapat kedua, Tuhan-Tuhan lain, tapi Firaun tak sembah. Pendapat ketiga, Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh pengikut Firaun, tapi Firaun juga sembah.
Pendapat keempat, alihataka makna dia dalam bahasa Arab ialah qudat. Qadi engkau. Qadi ni biasa dia hukum dari dalam bab apa? Agama, dalam bab agama. Jadi kalau kamu biarkan Musa dengan pengikut dia, dengan mukjizat dia, dia bukan setakat akan abaikan engkau, tapi akan abaikan qadi engkau yang membuat keputusan dalam bab agama. Mana dia tak akan ikut agama engkau. Agama engkau diputus oleh qadi engkau. Itu pendapat yang keempat. Okey. Maknanya syariat sesuatu kaum tu, penyembahan tu bukan setakat sembah berhala. Tapi kalau kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu juga adalah penyembahan. Sebagaimana kisah Adi bin Hatim, bila turun ayat mengatakan, Allah kata apa? Mereka mengambil ruhban, pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Jadi Adi bin Hatim kata pada Rasulullah, kami tak sembah pendeta kami. Kami tak sembah pun. Maka Nabi berkata, bukankah pendeta kamu membuat syariat yang baru, menghalalkan yang Allah haram dan mengharamkan apa yang Allah halal, dan kamu ikut? Ya, betul. Itulah pengabdian. Itu juga bentuk penyembahan. Okey. Jadi setelah jarum-jarum hasutan telah dimasukkan oleh pembesar-pembesar, menteri-menteri kepada Firaun, yang menggambarkan kerajaan Firaun dalam bahaya, akan jatuh tumbang bila-bila masa, walaupun sebelum pilihan raya. Maka apa kata Firaun? Firaun berkata, Sanuqatilu, kita ada belajar ni. Ada sin kat depan kan? Ada sin fi'il apa? Tanda fi'il apa? Fi'il mudhari' kan? Jadi fi'il mudhari' makna dia secara umumnya apa dia? Sentiasa lagi? Akan? Sedang. Tapi bila masuk sin, makna dia satu je, iaitu akan. Kelak. Makna dia kelak kami akan bunuh. Okey. Naqtulu. Ada bahasa Arab naqtulu tanpa sabdu. Itu ada sabdu kan? Nuqattilu. Ada sabdu kan? Perkataan yang sama, cuma di sini ditambah sabdu. Dan baca pun nuqattilu. Apa beza naqtulu dengan nuqattilu? Yang Firaun guna nuqattilu, bukan naqtulu, sebab ada beza. Kalau nuqattilu, bunuh dengan kerap dan banyak. Kalau naqtulu, bunuh kadang-kadang bunuh, kadang-kadang tak. Jadi ancaman Firaun ialah dia beritahu pada pembesar-pembesar dia, kelak kami akan bunuh dengan kerap. Rasa macam ini kan? Kami akan bunuh abna'ahum, anak-anak lelaki mereka. Jadi abna' ni anak lelaki ya. Kalau anak perempuan, banat. Kalau anak perempuan, banat. Kalau merangkumi semua anak lelaki dan perempuan, aulad. Tiga perkataan ni berbeza makna dia. Kalau abna, anak-anak lelaki. Kalau banat, anak-anak perempuan sahaja. Kalau aulad, lelaki dan perempuan. Boleh? Jadi kami akan bunuh anak-anak lelaki mereka. Siapa mereka ni? Bani Israel. Habis yang perempuan pula nak buat apa? Wa nastahi, dan
kami akan biarkan hidup. Nisa'ahum, perempuan-perempuan mereka. Okey. Pertama, bukankah Firaun dah melaksanakan undang-undang ni, iaitu dia bunuh semua anak lelaki kan, dan dibiarkan anak perempuan hidup? Bukan dia dilaksanakan lama ke? Sebelum Nabi Musa lahir lagi kan? Tapi kenapa Nabi Musa selamat? Ha? Kerana? Tak, kerana Allah selamatkan. Dia bila Firaun bagi tahu dia nak bunuh, katanya dia dapat mimpikan akan lahir daripada Bani Israel anak lelaki yang akan bila besar menjatuhkan kerajaan. Maka dia buat peraturan semua anak lelaki Bani Israel dibunuh. Tapi kata pembesar, kalau bunuh semua, kita tak adalah pekerja-pekerja buruh-buruh tu, takkan nak suruh perempuan. Maka Firaun buat undang-undang baru, setahun bunuh anak lelaki, setahun tak bunuh. Setahun yang tak bunuh, Nabi Harun lahir. Itu Nabi Harun selamat. Okey. Lepas tu, lepas ada Musa diutuskan sebagai rasul, mungkin katanya lah, mungkin dia perasan inilah yang akan menjatuhkan. Jadi dia batalkan hukuman tu sebab dia jumpa orangnya. Faham? Yang ni yang kedua. Yang kedua bukan sebab nak mengelak anak lelaki, tapi nak menakutkan. Kalau kamu masih beriman pada Musa, inilah nasib kamu. Anak lelaki kamu semua akan dibunuh, dan yang dibiarkan hidup ialah wanita. Kenapa? Kenapa bunuh anak lelaki saja? Dia nak lemahkan satu-satu kaum, dia bunuh lelaki. Sebab perempuan ni banyak bergantung pada lelaki, kan? Bila bunuh lelaki, habis. Kenapa dia tak bunuh semua? Lagi cepat habis kan? Laki perempuan semua bunuh. Kenapa? Dia akan guna, tak rugilah dia boleh guna perempuan ni sebagai pembantu kan, macam-macam kerja rumah, pelacurkan dan sebagainya. Dan antara bunuh anak lelaki dengan biarkan anak perempuan hidup, yang mana lebih azab? Biarkan anak perempuan hidup. Kenapa? Sebab mereka terbiar tanpa jagaan. Tapi dia hidup, dia tak mati. Yang ni mati. Mati sekali. Memang mati sekali. Jadi perempuan ni bila tak ada lelaki, kemudian dikawal oleh Firaun pula, hidup dalam ketakutan. Jadi hidup dalam ketakutan sebenarnya satu penyiksaan. Lebih baik bunuh kan? Okey. Jadi kami hidupkan anak-anak perempuan bukan untuk mengelak daripada lahir anak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan. Tak, itu yang pertama. Yang kedua hanya semata-mata nak menakutkan, jangan ikut Musa. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya kami fawqahum, di atas mereka, qahirun. Qahirun apa dia? Mengatasi ataupun menguasai. Ini ayat penyedak hatilah. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, walaupun tukang sehidah beriman, kami tetap menang, kami tetap menguasai keadaan. Nak sedapkan hati. Sekarang cerita tukang sihir Firaun dah tak ada. Tidak adakah betul-betul Firaun melaksanakan ancaman dia, iaitu potong kaki dan tangan tukang sihir secara bersilang dan salib, ataupun Firaun tak laksanakan? Pendapat majoriti ahli tafsir, Firaun laksanakan. Sebab kalau dia tak laksanakan, lagi membiarkan rakyat semakin belot kepada kerajaan. Cuma saya nak sebut di sini, sebelum bukan saya Firaun dijatuhkan hukuman, dipotong kaki dan tangan secara bersilang, kemudian disalib. Apa rahsia?
mereka ni begitu mantap imannya dan sedikit pun tak goyang. Walaupun asalnya baru je sebelum ni mereka minta habuan dunia dan minta kedudukan yang terbaik di sisi Firaun. Tiba-tiba sekejap je bertukar. Bukan setakat tak dapat habuan dunia, bukan setakat hilang pekerjaan, tapi hilang kaki dan tangan dan hilang nyawa. Apa rahsia hati mereka tetap mantap? Sedikit pun tak goyang. Dia keyakinan pada mukjizat membawa kepada apa? Membawa kepada beriman pada hari akhirat. Sebab tu ayat dia sebelum ni apa dah? Inna ni ayat dia ni. Inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami, dengan penegasan, sesungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami akan balik. Kamu nak potong-potonglah. Kalau kamu tak potong pun, kami akan mati juga dan balik pada Tuhan. Maka yang terbaiknya, kami mati dalam keadaan kami beriman kepada Allah. Keyakinan manusia semakin dia yakin dia akan balik kepada Allah, dia akan buat persiapan, maka imannya semakin mantap. Dan sebaliknya, semakin goyah keyakinan pada hari akhirat, kepada janji Allah, semakin mudah goyah iman dia. Ada masalah sikit tinggal, kan? Ada masalah sikit solat lambat, dan dia akan bagi berbagai-bagai alasan. Sebab tu lepas tu apa doa ni? Doa tukar saya Fir'aun. Rabbana afriq alaina sabra. Wahai Tuhan, bagi kami sabar je. Sabar apa ni? Sekejap je. Sakit kena potong sekejap, kena salib sekejap. Untuk apa? Untuk kehidupan yang kekal abadi. Jadi sabar ni sebenarnya kat dunia bukan lama, sekejap je. Dan watawaffana, matikan kami dalam keadaan kami beriman. Dan kita tahu tak, sebelum tukang sihir Firaun dijatuhkan hukuman dan sebelum dia mati, dia sempat bagi tazkirah ringkas kepada bekas bosku. Tahu tak? Tak tahu? Tak tahu. Tapi ayat-ayat pasal tazkirah tukang sihir Firaun kepada Firaun ada sebut dalam Quran. Ada baca? Tak ada baca? Baca ke tak? Kalau pernah khatam mesti bacalah. Takkan tertinggal ayat tu, Baca, jawab je lah, baca tak faham. Buka surah At-Taubah ayat 72 dan seterusnya. Sorry, Taha. 72 dan seterusnya. Okey. Boleh. Cuba kita tadabbur ayat ni. Bila tukang sihir kalah dan terus tersungkur sujud dan beriman, dan Firaun mengancam dia untuk potong kaki dan tangan secara bersilang dan salib, maka ini reaksi spontan tukang sihir Firaun. Apa kata dia? Cuba terjemah. Qalu, mereka berkata, lan nu'thiraka, kami tidak akan lebihkan engkau Firaun. Sebelum kami beriman, kami lebihkan engkau. Sebab engkau raja, engkau Tuhan, kan? Sekarang kami tak akan lebihkan engkau ala ma ja'ana, dibanding dengan apa yang datang pada kami minal. Ni mahal ni, bajinat. Al-bajinat. Kamu nak bagi habuan, pangkat, orang kanan, jawatan besar, kan? Tapi setelah bayinat datang pada kami, tak ada. Yang kamu tawarkan semua tidak ada nilai. Apa yang meyakinkan tukang sihir Firaun? Yang Firaun tawarkan itu adalah tidak ada nilai, dan yang Allah janji adalah jauh lebih baik dari kekal apa dia? Bayinat. Inilah penting. Kita nak mengubah orang,
nak ubahkan minda orang mesti dengan bukti. Bukti. Jangan cakap kosong. Kadang-kadang kita berdakwahkan, cakap macam-macam setengah jam. Satu bayinat pun tak ada. Lepas tu orang tolak, kita marah dia. Ini kerah kepala? Tak. Salahkan kita dulu. Kita cakap pasal agama, tapi satu bayinat pun tak ada. Sedangkan ayat ada 6,000 ayat kan. Sebab tu Allah kata bayinat ni Al-Quran kalau turun ke atas gunung, gunung boleh pecah. Okey. Setelah kami nampak bukti jelas kebesaran Allah dan kepalsuan engkau, maka kami tak akan lebihkan engkau. Kemudian kami tak akan lebihkan engkau juga daripada siapa? Wallazi fatarana. Daripada Tuhan yang mencipta kami. Kamu tak cipta apa-apa pun. Allah cipta kami. Takkanlah kami nak lebihkan kamu. Dan kata tukang saya, faqdi. Silakan jatuhkan hukuman. Nak potong kaki, nak potong tangan, nak salib, silakan. Anta qadin. Selama mana engkau boleh menghukum. Firaun boleh tak menghukum? Boleh. Tapi sampai bila? Innama taqdi, sesungguhnya engkau hanya boleh menghukum hadil hayat dunia, dalam kehidupan dunia saja. Bila mati je, habis. Yang boleh menghukum hanya Allah. Okey, ayat seterusnya 73. Inna, sesungguhnya kami, ini mula tazkirah tukang Sayyid Fir'aun kepada Fir'aun. Sesungguhnya kami amanna, kami telah beriman dengan Tuhan kami. Dia cakap pada siapa ni? Bekas bosku, baru je. Sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan kami, bukan dengan kamu dah. Untuk apa? Untuk apa kami beriman dengan Tuhan kami? Yang paling kami tamak ialah keampunan, supaya Allah ampunkan semua dosa-dosa syirik kami, dosa sihir kami. Dan wama akrahtana, dan dosa yang engkau paksa kami melakukan sihir. Minas sihri, daripada sihir. Dan apa yang di sisi Allah adalah khairun, lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kami nak lebihkan engkau? Okey, ayat seterusnya. Ini permulaan tazkirah tukang sihir. Ayat seterusnya 73. 74. Okey. Innahu, kata tukang sihir Fir'aun kepada siapa? Bukan bosnya. Innahu, sesungguhnya, man ya'ti rabbahu, siapa yang datang menghadap Tuhannya dalam keadaan mujriman, berdosa, syirik, buat maksiat, maka balasannya apa? Fa inna lahu jahannam, sesungguhnya pasti baginya neraka jahannam. Bukan setakat masuk neraka jahannam, tapi la yamutu fiha wala. Kamu kalau nak bunuh aku, nak potong kaki dan tangan, lepas kamu bunuh, habis. Kan? Tapi kalau kamu dimasuk neraka jahannam, terbakar hangus, lepas tu habis tak? Tak. La yamutu fiha wala yahya. Jelas tak message? Kemudian itu untuk orang yang berdosa. Wa man ya'tihi, dan siapa pula yang datang kepada Tuhannya mukminan. Dua keadaan je jumpa Allah di akhirat. Satu, mujriman. Yang kedua, dua keadaan je. Datang menghadap Allah mujrim, baginya neraka jahannam. Datang menghadap Allah dalam keadaan beriman. Dan tanda beriman apa dia? Dia beramal saleh. Maka faulaika, bagi mereka, lahum darajat, darjah-darjah yang tinggi. Dan jannatu adnin, masuk pula surga yang kekal, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, wa zalika jazaa'u man tazakka. Berapa ayat tazkirah tukang sihir Fir'aun? 4 ayat. 4 ke? 73, 74, 75, 76. 4 kan? Kalau daripada 70 tu, dimulai kalau Ustaz kata tazkirah 73. Tazkirah ringkas tapi padat.
Pengajarannya apa? Apa pengajaran untuk kita? Pengajarannya, bila orang tu beriman, dia tak akan simpan apa yang dia dapat. Dia akan terus sampaikan. Dia tak ambil masa lama. Lepas beriman je, terus dia sampaikan. Dan di khalayak ramai. Itu bukti iman. Tapi kalau dia belajar sekian lama tak sampaikan, mana iman tu sebenarnya belum meresap dalam hati. Yang kedua, bila dia beriman betul-betul kepada Allah, dia tak akan takut pada sesiapa. Walaupun dia tahu tak, ancamannya ialah dia dibunuh kan. Tapi dia tak takut dah. Sebab berjinak membawanya supaya betul-betul kenal dan yakin kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Pengajaran ketiga, nak bagi tazkirah perlu tak belajar lama? Tak. Agak-agaklah Firaun ni, tukang sihir Firaun, di mana dia belajar? Poin yang dia dapat ni untuk sampai pada Firaun. Di mana dia belajar dan bila dia belajar? Dia ada pernah masuk kelas-kelas tadabbur mana? Tak ada kan? Tapi kenapa keberanian dia luar biasa? Dan mesej dia cukup jelas. Dan dia sampaikan tazkirah tu, adakah sebab Musa yang bagi tahu kamu dah beriman, kena sampaikan? Ada? Tak ada? Kita ustaz bagi tahu 10 kali pun tak sampai-sampai lagi kan? Kenapa? Itu menunjukkan bila imam masuk kat sini tak payah orang suruh. Kemudian yang keempat, tazkirah ni sebenarnya tak perlu panjang. 2-3 ayat cukup. Mesejnya cukup jelas. Kita hidup ni nak pergi ke akhirat. Dan bila pergi akhirat, 2 keadaan je. Sama ada kamu mati dalam keadaan mujrim, neraka jahanam. Sama ada kamu mati dalam beriman dan beramal soleh, surga. Jadi buat pilihan sekarang. Okey. Okey. Bila tukang sihir Firaun dan kaum dia, kaum Musa dalam ketakutan dengan sebab ancaman Firaun, apa tugas ketua? Takut kan? Sebab Firaun bagi ancaman apa tadi? Bunuh semua anak lelaki dan perempuan pula dibiarkan dalam keadaan hina. Menakutkan. Maka tugas ketua, iaitu Nabi Musa, ialah mententeramkan, memberi ketenangan. Apa dia? Qala Musa. Berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Satu, benda yang paling asas bila kita hadapi apa-apa masalah, cari siapa? Cari Allah, jangan cari orang. Jauh sekali cari bomoh. Cari Allah. Sebab hebat mana manusia pun, manusia tak boleh selesai masalah manusia. Cari Allah. Dan kita pun selalu bacakan, hanya kepada engkau kami minta tolong. Dalam surah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah senjata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam apa saja masalah. Dalam peperangan Badar, malam tu Nabi berdoa, angkat tangan, minta tolong kepada Allah. Nabi kata, kalau engkau tak beri kemenangan, kumpulan yang beriman ni hancur dan engkau tidak akan disembah lagi. Nabi angkat tangan sampai tinggi dan sampai ridak dia jatuh. Sebab apa? Ista'inu billah. Kan? Kita kadang-kadang ada banyak masalah tapi kita lagi bergantung pada manusia. Yang kedua, senjata kedua, wasbiru, dan sabar. Sabarlah oleh kamu. Praktikal tak? Tengah-tengah ada ancaman nak dibunuh, tiba-tiba kita kata sabar. Praktikal tak? Mungkin pengikut dia kata, takkan sabar je Ustaz? Gelasa masalah pun. Praktikal tak?
Saya nak tanya, praktikal ke tak, apa selain pada dua ni? Minta tolong pada Allah dan sabar dalam keadaan ketika itu. Apa lagi? Nak suruh pengikut Musa lawan. Okey, Musa kata pergi lawan Firaun. Apa hasilnya? Bunuh diri. Ataupun Musa kata apa? Lari. Apa jadi? Mati. Jadi inilah teori kaedah yang paling praktikal dalam menghadapi apa ujian. Sebab tanpa sabar, kalau sabar dibunuh, mati dalam beriman. Apa masalah? Tapi kalau kamu lari, mungkin mati dalam keadaan lari daripada kebenaran. Kan? Jadi inilah kaedah yang paling penting dalam hidup kita, apa saja masalah. Nabi kalau 13 tahun berdakwah di Mekah kan, orang musyrikin tangkap orang beriman, bunuh, seksa dan sebagainya. Kalau Nabi lawan, apa jadi? Islam tak akan berkembang sampai kat Mekah je. Kan? Tapi berkat Nabi sabar 13 tahun, kemudian pergi Mekah pun Nabi sabar juga kan. Akhirnya Islam berkembang sampai satu dunia. Jadi dua benda ni, minta tolong kepada Allah dan sabar. Kemudian innal arda, sesungguhnya arda, bumi. Musa bagi pengharapan. Kenapa kena sabar? Sebab kesudahannya bumi Allah, bumi adalah milik Allah. Yurisuha, yang akan diwariskannya kepada siapa? Kepada siapa yang yasha, dia. Siapa yang dia kehendaki. Siapa dia ni? Allah. Min ibadihi, dari hambanya. Apa maksud ni? Kamu sabar walaupun kamu menentang Firaun yang ada kerajaan besar. Allah sebut dalam Quran Zil Autad, kerajaan yang paling kuat, tentera yang paling ramai kan. Tapi ingat, semua bumi ini adalah milik Allah, termasuk Firaun. Jadi sabar sekejap. Betul tak lepas tu Firaun kalah dan Bani Israel menguasai Mesir? Betul? Senjata dia sabar aja. Dan wal aqibatu, dan akibatnya ataupun kesudahannya adalah untuk orang-orang bertakwa. Apa maksud? Jadi kalau kamu sabar, maka bumi itu pasti akan jadi, Allah akan bagi pada kamu, tapi syarat. Ada berapa syarat ni? Apa dia? Minta tolong kepada Allah dan sabar. Okey, itu sabar untuk mendapat menguasai bumi lah. Kemudian bila menguasai bumi, ada dua syarat lagi. Allah akan mewarisi bumi ni kepada siapa? Satu, ibadihi. Apa makna ibadihi? Hamba yang betul-betul beribadat hanya kepada Allah. Yang kedua, orang bertakwa saja. Jadi yang susah, yang paling susah bukan nak menentang musuh. Yang paling susah nak jaga ibadat kita pada Allah dan nak menjadi orang yang sentiasa. Ini yang perlu kesabaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita musuh ni okey sangat, tapi kita sendiri tak bertakwa. Sekejap bertakwa, sekejap tak. Cuba buka surah ni, Al-Anbiya ayat 105. Okey. 105. Surah Al-Anbiya. Jumpa? Kalau tak jumpa, tengok sini je lah. Okey, walaqad katabna, dan pasti sesungguhnya
katabna, kami telah tulis. Fi Zabur. Apa makna Zabur di sini? Kitab apa? Bukan kitab Zabur. Zabur ialah maksud yang tertulis. Mana di mana-mana kitab lah, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Min ba'di zikri. Kami telah catat dalam mana-mana kitab yang tercatat selepas az-zikri. Apa makna zikri? Setelah kami catat yang pertama di Lauh Mahfuz. Ini telah dicatat dan tak akan berubah. Apa dia? Apa tu yang Allah catat dan tak akan berubah? Iaitu annal arda. Sesungguhnya bumi itu, bumi Allah, akhirnya yarisuha, akan diwarisi oleh hamba-Ku yang soleh. Faham? Apa maksud ayat ni? Apa pengajaran dia? Kadar Allah dan tak boleh tukar. Ha? Orang bertakwa saja yang boleh mewarisi. Jadi? Akan mendapat kemenangan. Jadi untuk kita apa dah? Ha? Kita kadang-kadang kita mengumumkan bila kita nak menang, bila kita nak menang. Allah janji tak? Kamu akan menang. Tapi syaratnya kamu jadi orang Allah kata, aku akan wariskan bumi ini untuk orang saleh. Tapi kenapa? Sekarang kamu belum menang. Sebab apa? Belum saleh lah. Bila kamu duduk soal, kenapa? Bila nak menang? Kamu tak percaya pada janji Allah. Dan kamu tak tahu apa syarat untuk mewarisi bumi Allah. Kalau ayat sebelum ini apa dah? Sentiasa beribadat pada Allah dan bertakwa. Samalah, soleh. Jadi bila kita buat kerja dakwah, tak berhasil, jangan salahkan takdir ataupun jangan salahkan musuh. Tapi cek diri kita dah betul-betul jadi soleh ataupun tak. Waktu ada seorang ulama dia kata, kenapa bumi Palestin masih belum dikuasai oleh orang Islam? Kenapa? Sebab Allah tak janjikan bumi Palestin diwarisi oleh orang Arab. Allah janji orang soleh. Mana tak mestinya orang Arab, yang mestinya ialah orang soleh. Kalau belum diwarisi oleh orang yang soleh, makna orang yang di situ belum betul cukup soleh. Termasuklah di bumi kita di Malaysia. Kalau bumi Malaysia sekarang diperintah oleh orang soleh ke orang yang tak soleh? Jawab perlahan sikit. Jadi kalau masih belum dikuasai oleh orang yang soleh, salah siapa? Salah siapa? Kita, apa kita buat untuk menjadikan orang ramai soleh? Apa kita buat? Kalau kita pun tak buat apa-apa dan orang lain pun tak jadi soleh, sampai bila bumi ini tak akan diperintah oleh orang soleh? Jangan duk kutuk. Sama aja. Yalah, sebab kamu tak ubah yang sama tu. Boleh faham? Okey? Cukup ah? Okey, kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Ke surat berapa? Satu. Satu, dua, lima. Okey, 125. Hadis yang pertama dalam bab al-khusyuk fi shalah. Hadis yang pertama dalam bab khusyuk dalam solat. Tapi daripada semua buku ni, hadis yang ke-207. Qala al-musannif rahimahullah,
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah SAW an yusalliya ar-rajulu mukhtasira. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW melarang seseorang itu mendirikan solat dalam keadaan bercekak pinggang. Sebab apa? Sebab nampak macam Samsung, biadab lah ya. Tapi tak ada pun orang buat macam ni kan. Hadis 208. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna zalika fi'lul yahud fi salatihim. Maksudnya dalam riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya perbuatan itu merupakan perbuatan orang Yahudi dalam solat mereka. Okey, fiqhul hadis. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang orang yang salat meletak kedua-dua tangannya di pinggang ataupun mencekak pinggang. Hikmah larangan ini adalah kerana ia menyerupai perbuatan orang Yahudi yang meletak tangan di pinggang ataupun dalam solat mereka. Nanti dia akan sebut hadis Habis nak letak tangan kat mana? Lepas kita angkat takbir, tangan letak kat mana? Letak kat tengah-tengah dada ataupun dia sebenar hadis yang mengatakan Nabi letak tangan di dada. Kalau ikut Syekh Mustafa Adwi, dia kata itu pun hadis dhaif. Jadi yang letak kat perut pun dhaif, yang letak kat dada pun dhaif. Maka yang sahih apa? Nabi letak macam ni, kemudian letak kat tengah. Tengah tu di mana? Dada ke perut? Tidak ada yang satu pun yang sahih. Jadi boleh kita letak kat dada, boleh letak kat perut. Yang salah letak kat sini, kan? Ataupun letak macam ni. Dah tak perlulah macam isteri letak kat sini kan. Sampai macam tak tahulah. Okey. Hukum menyerupai ataupun tasyabbuh dengan kaum ataupun agama lain adalah haram. Bila orang Yahudi buat, kita haram ikut. Hikmah lain larangan ini sebab itulah kadang-kadang kita rasa pelik kan. Nabi solat kadang-kadang pakai selipar, pakai kasut. Sebab apa? Sebab orang Yahudi bila beribadat langsung tak pakai. Maka Nabi nak berbeza dengan orang Yahudi, Nabi pakai. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kita pula kalau pakai tu rasa macam tak sah je solat. Sikap sombong ini, sikap membangga diri dan merendahkan orang lain sememangnya sifat orang Yahudi. Menurut mereka, tiada kaum lain yang lebih mulia daripada mereka. Malah mereka menganggap mereka ialah kaum pilihan Tuhan. Siapa ni? Yahudi. Itu perangai Yahudi, suka berbangga bahawa mereka adalah kaum yang Sya'bullah al-Mukhtar. Jadi kalau orang Melayu pun ada perangai macam tu, bangsa Melayu tak akan hilang di dunia. Itu ada ciri-ciri Yahudi, berbangga dengan bangsa. Sikap sombong ini secara jelas bertentangan dengan sikap tawaduk dan merendah diri yang sepatutnya ada dalam diri orang Islam, terutamanya ketika solat. Seseorang Muslim seharusnya khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam solat. Hal ini disebabkan orang yang solat bererti ia tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhkan diri daripada sifat sombong dan takabur. Berapa ramai yang pergi solat bawa pangkat, kan? Tak nak duduk orang sebelah, tengok-tengok bangla kan. Bangun pula busuk, dia mengelak, dia duduk jauh. Itu maknanya dia bawa sifat takabur dia. Kadang-kadang bawa sejadah besar kan. Orang nak rapat tak boleh kan. Sejadah besar dan tebal. Itu sifat-sifat sombong. Nabi solat atas apa? Atas pasir je. Manusia paling suci, paling mulia solat di atas pasir sahaja. Hal ini disebabkan orang yang salat bererti ia tunduk dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhkan diri daripada sifat sombong dan takabur. Sedangkan sifat sombong dan takabur adalah manifestasi kelalaian hati, manakala kelalaian hati menunjukkan hilangnya kekhusyukan dalam solat.
Kesimpulannya, hadis ini melarang meletak tangan di pinggang ketika solat. Walaupun ia tidak membatalkan solat, tetapi mengurangkan pahala solat kerana perbuatan sedemikian boleh menghilangkan kekhusyukan dalam solat. Okay, saya nak baca satu lagi hadis. Hadis 209. Hadis ini biasa orang kita dengar, tapi kadang-kadang dia salah faham. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qaddima al-'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Maksud dia daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah disediakan, maka makanlah dahulu sebelum kamu mendirikan salat maghrib. Hadis muttafaqun alaih. Ni orang kita suka hadis ni. Ada setengah tu hafal hadis ni, kan? Tapi sebahagiannya salah faham. Kenapa? Soalnya makan dengan solat mana lebih penting? Tapi kenapa Nabi suruh makan dulu kalau solat lebih penting? Jadi bukan kena makan dulu, bukan bermakna solat makan lebih penting, tak. Solat tetap lebih penting. Sebab solat kena khusyuk. Sebab solat yang khusyuk saja diterima. Kalau solat kamu tak khusyuk, dia ingat makanan, sia-sialah solat kamu. Allah tak akan terima. Jadi sebab solat itu penting, hilangkan apa saja yang menghilangkan kekhusyukan. Bila lapar, sebab tu syarat apa ni? Syarat kena makan dulu. Bila makanan dah hidang. Kalau baru start nak masak, salah lah. Kenapa baru makanan dihidang baru kena makan dulu? Sebab dia tengok kan. Kemudian perut pula lapar. Kemudian makanan pula sedap. Agak-agak khusyuk tak? Tak khusyuk. Yang tak masak lagi pun dah khayal kan. Jadi syarat dia pertama perut tu lapar. Yang kedua makanan dah siap dihidang. Sebab apa? Ada dua sebab ni mengganggu salat. Tapi kalau makanan dah hidang, dia baru je sudah makan, tapi tengok hidangan lain. Salat dulu ke makan dulu? Salat dululah, kamu dah makan kan? Jenis perut apa ni? Baru sudah makan. Khayal lagi kan? Satu lagi, bila perut lapar, makanan dihidang, Nabi suruh salat dulu. Supaya apa? Supaya salat khusyuk. Tapi dia makan dulu sampai kenyang, 2 pinggang. Agak-agak lepas tu salat khusyuk tak? Dia tak faham maksud hadis. Maksud hadis supaya hilang gangguan yang boleh mengganggu. Tapi kalau kamu makan sampai kenyang, sebab kenyang tak khusyuk, tak sampai tujuan maksud hadis tu. Boleh faham? Jadi makan, dah hilang teringin kepada lauk tu, makan sikit, pergi solat. Macam kita buka puasa kan? Bila azan kita buka dulu kan? Bukan 3 biji kurma. Apa dia? Makan sampai habis. Solat maghrib pun lambat, perut pun kenyang, solat pun tak khusyuk, tak sampai tujuan. Yang disunatkan makan dulu. Jadi makan ala kadar supaya tidak mengganggu kekhusyukan solat. Okey, pengajaran daripada hadis. Satu, jadi kalau makanan dihidang, dia lapar, tapi tengok makanan lauk ikan kering, budu je tak teringin, makan tak? Tak payahlah, sebab tak mengganggu dia pun. Pengajaran hadis, disunatkan mendahulukan makan daripada solat sekiranya makanan telah dihidangkan. Yang kedua, kepentingan khusyuk dalam solat yang merupakan roh kepada solat. Yang ketiga, apa saja boleh mengganggu kekhusyukan dalam solat adalah dihindarkan. Kalau baju kita jemur kan, lepas tu nampak nak hujan, angkat baju dulu ke solat dulu? Angkat baju dulu. Yang keempat, Islam amat mementingkan kemaslahatan dan keperluan umatnya mengatasi segala-galanya. Lepas tu kalau kita pergi masjid, orang dah komat, perut kita sakit. Kalau kita pergi buang air besar, terlepas solat jemaah, terlepas 27. Nak yang mana dulu? Tapi terlepas pahala 27. Dia kalau kita pergi solat tak khusyuk, bukan setakat 27 tak dapat, 1 pun tak dapat. Kan? Maka lebih baik kita pergi buang air besar, terlepas solat jemaah, solat khusyuk dan pahala 27 insya-Allah dapat.
Sebab kita bukan tak nak solat, tak sengaja kan. Memang tak ada pilihan, sakit perut. InsyaAllah kita dapat 2, khusyuk dan pahala 27 insyaAllah. Okey, cukup lah. Kita semua akan datang. InsyaAllah kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل